Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi murid-murid tahun 2. Tajuk kita yang pertama pada tahun ini ialah tajuk kemahiran saintifik. Okey, Ustazah akan terangkan beberapa proses yang kita akan belajar pada hari ini yang masuk dalam kemahiran saintifik. Proses yang pertama ialah proses memerhati. Proses memerhati ialah menggunakan deria yang terlibat untuk mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena dengan cara kita melihat, menghidu, merasa, mendengar dan menyentuh. Okey, murid-murid, kita akan melihat menggunakan mata, menghidu menggunakan hidung, merasa dengan menggunakan lidah, mendengar menggunakan telinga, menyentuh menggunakan tangan. Okey, contoh kita tengok gambar aiskrim ni. Apa yang awak nampak? Okey, aiskrim ni kita akan gunakan mata. Okey, kita akan nampak, oh, aiskrim ni berwarna-warni. Okey, bila kita rasa, oh, rasanya sedap, manis. Okey, itu maksudnya kita menggunakan deria mata, deria lidah dan juga menggunakan sentuhan. Bila kita sentuh, oh, aiskrim ni sejuk. Maksudnya kita dah gunakan proses memerhati untuk melihat aiskrim ni dan kita menggunakan deria mata, lidah dan sentuhan. Okey. Ada deria yang kita terlibat. Contohnya dalam memerhatikan aiskrim ni kita tak menggunakan deria pendengaran sebab aiskrim tidak menghasilkan bunyi. Okey, seterusnya ialah masa buat kek, pemerhatian yang kita terlibat ialah kita melihat perubahan adunan daripada kita datang mengandung semua tu daripada kembang. Okey, kita menggunakan mata. Kita menghidu bau kek yang sedang masak. Wah, wanginya. Bila kita menghidu, kita menggunakan deria hidung. Dan kita merasa kek yang tengah masak. Wah, manisnya, sedapnya. Kita menggunakan lidah. Dan kita pegang kek yang telah masak. Bila kita pegang kek yang telah masak, maksudnya kek tu kita menggunakan tangan. Kek tu lembut. Itu maksudnya menggunakan deria sentuhan dan menggunakan anggota badan tangan. Okey, dan kita mendengar bunyi ketuhar. Bila kek masak, okey, biasanya ketuhar akan bunyi ting. Okey, maksudnya itu kita menggunakan deria pendengaran. Okey, seterusnya ialah dalam proses memerhati juga dalam gambar telefon ini kita menggunakan deria yang terlibat iaitu mata, lihat. Okey, telefon ni bentuknya apa, warnanya apa. Okey, pendengaran kita. Okey, bila orang telefon kita akan bunyi. Okey, kita angkat call, maksudnya angkat telefon. Okey, kita menggunakan deria bunyi bila ada bunyi teringat. Okey, kita sentuh. Okey, telefon ni lembut ke, kasar ke. Okey, itu maksudnya deria sentuhan yang kita gunakan dalam proses memerhati. Bukan semua anggota badan deria terlibat, walaupun 5 kita belajar melihat, mendengar semua tu, tapi ada sebahagian kita gunakan dalam proses memerhati. Okey, seterusnya ialah kita akan belajar proses mengelas. Proses mengelas yang kedua iaitu kita mengelas dengan mengasingkan dan mengumpulkan ciri sempurna dan berbeza yang diperhatikan. Okey, contohnya awak tengok di sini. Okey, duit kertas ni. Duit kertas ni kita boleh asingkan ikut nilai dia, ikut warna dia. Okey, berapa nilainya? Contoh duit RM1 ada 2 keping. Okey, kita dah asingkan ikut bentuk dia, warna dia. Sama juga dengan duit RM1 juga. Kita akan asingkan ikut nilai dia dan warna dia. Itu maksudnya kita asingkan ikut nilai dia ke, warna ke. Itu maksudnya menggunakan ciri-ciri sempurna dan berbeza. Ciri sempurna ialah ciri yang sama. Ciri yang berbeza, ciri yang berlainan lah. Okey, contohnya murid dalam kelas awak. Kita nak kelaskan murid lelaki, murid perempuan. Okey, maksudnya kita kelaskan ikut jantinan ataupun barang kat dapur awak tu. Okey, mana yang dibuat daripada besi, mana yang dibuat daripada plastik. Okey, itu maksudnya kita kelaskan dengan cara kita asingkan dan kita kumpulkan semula ikut ciri yang sama atau berbeza. Okey, seterusnya ialah haiwan juga boleh dikelaskan seperti itu. Okey, haiwan berkaki 2, contohnya burung, ayam, itik, angsa. Okey, haiwan berkaki 4 kita kelaskan dalam kumpulannya iaitu kuda, singa, harimau, lembu. Itu maksudnya kita membezakan mengikut ciri kakinya. Okey, seterusnya ialah tumbuhan juga boleh dikelaskan seperti tumbuhan berakar tunjang, tumbuhan berakar serabut. Maksudnya kita kelaskan tumbuhan tu mengikut akarnya. Contohnya, akar tunjang seperti rambutan, durian, manggis. Tumbuhan berakar serabut kita kelaskan akarnya. Tumbuhan berakar serabut seperti
untuk hari ini kita dah belajar dua proses, iaitu proses memerhati dan mengelas. Ustazah harap awak boleh faham dan selepas ni boleh praktekkan. Bertemu lagi pada lain topik. Okey, terima kasih.